Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada para pensyarah dan juga rakan-rakan saya dalam webinar kali ini. InsyaAllah dalam video ini kami daripada kelas 3A2 kumpulan 1 ingin membentangkan kajian kami yang bertemakan pengajian hadis yang bertajuk kajian mengenai perawi hadis dalam era ICT, iaitu penelitian terhadap penggunaan perisian Maktabah Syamilah dan juga aplikasi Jami' Kutub At-Tis'ah. Sebelum saya melanjutkan lagi pembentangan ini, izinkan saya dan rakan-rakan saya memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nur Aina Meda Abdul Rahman, nombor matrik 1181056. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris bin Johar, nombor matrik 1181140. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Hazika binti Jemat, nombor matrik 1181055. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Abdullah Hasib Ismail, nombor matrik 1181058. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syafawani binti Arbi, nombor matrik 1181066. Seterusnya, antara tujuan pemilihan tajuk ini ialah untuk mengkaji penggunaan pencarian perawi hadis menggunakan perisian Maktabah Syamilah dan juga aplikasi Jami' Kutub At-Tis'ah. Hal ini kerana antara langkah awal dalam meneliti ketulinan sumber sebuah hadis ialah dengan mengkaji latar belakang kesemua periwayat sebuah hadis. Seterusnya, kita sambung sedikit mengenai pengenalan perisian Maktabah Syamilah dan juga aplikasi Jami' Kutub At-Tis'ah. Okey, bagi Maktabah Syamilah terdapat lebih 6,000 kitab asli dalam 53 kategori ilmu di dalamnya. Edisi pertama bagi perisian ini telah mula berkembang pada bulan April 2005. Pengasas dan juga pengatur cara bagi perisian ini ialah Syekh Irnafi' Al-Misri. Versi terbaru sekarang Maktabah Syamilah 3.48, yang mana ia telah mengumpul lebih 14,000 buah buku dalam berbagai disiplin ilmu. Bagi aplikasi Jami' Kutub At-Tis'ah pula, aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi pencarian hadis yang boleh kita dapat dengan percuma, dan ia mempunyai 9 buah kitab utama hadis, iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Darimi dan Musnad Imam Ahmad, yang mana kita boleh akses secara digital. Aplikasi ini juga disediakan oleh Arabia for Information and Technology, yang mana ditaja oleh ibu kepada pemilik The Waqf of Patru, Ibnu Saleh Rajahi dan anaknya. Aplikasi ini dilancarkan pada 22 Disember 2016. Baiklah, saya teruskan lagi dengan dapatan kajian. Tapi sebelum itu, saya ingin menerangkan serba sedikit mengenai metodologi kajian yang kami gunakan. Di dalam kajian ini, pendekatan yang digunakan ialah bersifat kualitatif, iaitu menggunakan kaedah pengumpulan data melalui kajian kepustakaan dan juga temu bual berstruktur. Di dalam kajian ini, kami telah memilih 8 orang responden yang telah memenuhi kriteria, iaitu mereka yang telah mengikuti kursus asas kajian ilmu rijal. Kita teruskan lagi dengan dapatan kajian dan perbincangan. Yang pertama, pengkajian perawi hadis menggunakan perisian Maktabah Syamilah. Baiklah, kita mulakan dengan langkah yang pertama, iaitu cara pencarian hadis menggunakan perisian Maktabah Syamilah adalah dengan memilih nama perawi hadis yang terdapat di dalam hadis pilihan. Seterusnya, tekan butang tarjamah biografi seperti yang telah dibulatkan di dalam rajah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, perisian akan menyenaraikan kesemua sumber dan juga teks yang berkaitan dengan nama dan biografi perawi hadis yang dipilih tersebut, seperti yang dipaparkan di dalam rajah yang kedua. Seterusnya, pengkajian perawi hadis menggunakan aplikasi Jami' Kutub Tis'ah. Langkah yang pertama bagi pencarian perawi hadis menggunakan aplikasi Jami' Kutub Tis'ah adalah dengan menekan nama perawi hadis yang dikehendaki yang terdapat di dalam hadis pilihan, seperti yang telah dipaparkan di dalam rajah yang ketiga. Seterusnya, aplikasi akan menyenaraikan maklumat berkaitan dengan perawi hadis seperti nama penuh, gelaran, keturunan, tahun kelahiran dan kematian dan lain-lain lagi seperti yang dapat kita lihat di dalam rajah yang keempat. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan hasil kajian yang seterusnya, iaitu perbandingan penggunaan perisian Maktabah Syamilah dan aplikasi Jami' Kutub At-Tis'ah. Bagi mengenal pasti kelebihan dan kekurangan penggunaan Maktabah Syamilah dan Jami' Kutub Tis'ah, kajian terhadap penggunaan kedua-dua kemudahan ICT ini telah dijalankan terhadap 8 orang responden yang telah dipilih, di mana responden telah mengikuti kursus asas kajian ilmu rijal. Pada awalnya, responden telah menonton video yang telah disediakan oleh penyelidik
berkenaan tata cara ringkas penggunaan Jami' Kutub Tis'ah dan Maktabah Syamilah. Kemudian, responden diminta untuk menjawab soalan pada pautan yang disediakan bagi penyelidik menganalisis kefahaman responden terhadap penggunaan aplikasi Jami' Kutub Tis'ah dan Maktabah Syamilah dalam mencari maklumat rijal hadis. Berdasarkan jadual tersebut, dapat dilihat bahawa terdapat perbezaan peratusan menjawab dengan betul antara penggunaan Maktabah Syamilah dan Jami' Kutub Tis'ah. Penggunaan Maktabah Syamilah menunjukkan hanya satu daripada 4 soalan dijawab dengan betul oleh semua responden, manakala penggunaan Jami' Kutub Tis'ah menunjukkan bahawa semua responden menjawab kesemua soalan dengan betul. Dapatan ini membuktikan bahawa responden dapat menggunakan Jami' Kutub Tis'ah dengan baik dan boleh mendapatkan maklumat perawi hadis dengan tepat dan betul. Berdasarkan kajian penyelidik, maklumat perawi hadis di dalam Jami' Kutub Tis'ah sangat ringkas berbanding maklumat yang terdapat di dalam Maktabah Syamilah. Namun, maklumat perawi hadis dapat diperoleh dengan pantas dengan menggunakan Jami' Kutub Tis'ah jika dibandingkan dengan penggunaan Maktabah Syamilah. Dapatan ini adalah berdasarkan perolehan data daripada purata masa yang digunakan oleh responden untuk menjawab soalan yang telah disediakan. Purata masa bagi responden mencari maklumat perawi hadis dengan menggunakan Jami' Kutub Tis'ah ialah 2 minit 96 saat, manakala penggunaan Maktabah Syamilah dengan purata masa iaitu 8 minit 17 saat. Secara ringkasnya, hasil dapatan membuktikan bahawa penggunaan Jami' Kutub Tis'ah sangat memudahkan pencarian maklumat perawi hadis dengan tepat, cepat dan ringkas. Seterusnya, dapatan ketiga, kita akan melihat perbandingan di antara jumlah sumber bagi biografi perawi hadis dengan menggunakan Maktabah Syamilah dan Jami' Kutub Tis'ah. Setelah melakukan beberapa pencarian dan juga penelitian terhadap beberapa orang perawi hadis menggunakan Maktabah Syamilah dan menggunakan Jami' Kutub Tis'ah, kami mendapati bahawa dengan menggunakan Maktabah Syamilah, sumber carian lebih banyak dan meluas berbanding penggunaan Jami' Kutub Tis'ah. Sebagai contoh, ketika mana pencarian mengenai seorang perawi yang bernama Abu Bakar bin Abi Shaybah, dengan menggunakan Maktabah Syamilah untuk mencari biografi seorang perawi Abu Bakar bin Abi Shaybah, kami mendapati jumlah carian menggunakan Maktabah Syamilah ialah sebanyak 15 buah kitab dari 2 cabang ilmu, manakala dengan menggunakan Jami' Kutub Tis'ah, kami mendapati 12 kitab dengan 1 cabang ilmu sahaja. Kita akan melihat jumlah kitab dan juga jenis kitab yang terdapat di Maktabah Syamilah yang berkaitan dengan perawi yang bernama Abu Bakar bin Abi Shaybah. Antaranya Siyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi yang juga kitab biografi perawi hadis. Yang seterusnya kitab Mawsu'ah Aqwal Al-Imam Ahmad bin Hanbal fi Rijal Al-Hadis wa Ilalihi, iaitu juga kitab biografi perawi hadis. Seterusnya kitab Tahzib At-Tahzib ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, juga kitab biografi perawi hadis. Akan tetapi pada kitab yang terakhir seperti mana yang terdapat di dalam gambar, iaitu kitab Mawsu'ah Mawaqif As-Salaf fil Aqidah wa Al-Manhaj wa At-Tarbiyah, berikut merupakan kitab dalam cabang ilmu akidah. Seterusnya, kita akan melihat pula jumlah sumber yang terdapat di Jami' Kutub Tis'ah. Antaranya At-Tabaqat lil Khalifah bin Qayyaz, iaitu kitab biografi perawi hadis. Al-Ilal wal Ma'rifat Ar-Rijal an Ahmad bin Riwayah Al-Maimuni, kitab biografi perawi hadis. Seterusnya Al-Kashaf yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi, juga kitab biografi perawi hadis. Yang terakhir kitab Siyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, juga kitab dalam biografi perawi hadis. Boleh dirumuskan bahawa kesemua sumber yang terdapat di Jami' Kutub Tis'ah hanya berkaitan dengan satu cabang ilmu, iaitu berkaitan dengan biografi kitab yang menceritakan tentang biografi perawi hadis. Baik, kesimpulan pada kajian kami ialah kami mendapati bidang ilmu hadis merupakan antara bidang pengajian Islam yang agak mencabar kerana keluasan perbahasannya yang sangat rumit, memerlukan kepada penelitian dari pelbagai bahan rujukan, terutamanya dalam pengajian perawi hadis. Hal ini disebabkan kerana cara pengoperasian yang terdapat dalam perisian Maktabah Syamilah dan aplikasi Jami' Kutub Tis'ah sangat mudah untuk dipelajari dan diakses oleh pelbagai latar belakang pengguna. Oleh itu, pendetailan sumber-sumber perawi hadis ini mampu memudahkan para pengguna untuk mencari maklumat berkaitan dengan perawi hadis seperti nama penuh, keturunan, tahun kelahiran dan sebagainya. Usaha ini merupakan sebuah usaha yang sangat mengagumkan dan perlu diberi pengiktirafan yang tinggi. Hal ini kerana ia dapat meningkatkan pengetahuan para pengguna, terutamanya umat Islam dalam ilmu rijal, serta mampu memperkasakan ilmu hadis pada era digital kini. Sekian pada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.